Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dan mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni malam yang kedua bulan yang keempat dalam Islam, Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita serta memberi kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana diberi peluang untuk kita terus mengimarahkan rumah Allah. Dan hari ini mula SOP baru. Asalnya kalau zon kuning 23. Maka pagi tadi keluar surat daripada Majlis Agama Islam kita menyatakan zon kuning dan hijau boleh mai. Berapa ramai pun ikut keluasan masjid dengan penjarakan sosial. Ya alhamdulillah lah. Sebab sebelum ni terhad. Jadi kita syukurlah banyak-banyak. Allah Ta'ala bagi peluang. Cuma kita sama-sama lah doa supaya ni COVID, virus corona ni berlalu pergi di atas dunia ni. Jadi asbab kita nak tarik rahmat Allah ni dengan kita mai semayang berjemaah, kita mengaji, mudah-mudahan dengan rahmat Allah turun, bala terangkat. Jadi sama-sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Sebab kesan daripada virus corona ni semua terlibat. Sama ada peniaga ke pelajar ke siapa saja, semua kena. Semua kena. Itu maksud dia. Baik, tak apalah tu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali kuliah kita bulan yang lalu, iaitu kita tadabbur surah An-Nisa ayat 92. Pada kuliah bulan yang lepas kita dah baca separuh ayat tu, tak habis lagi. Jadi ayat ni berkaitan tentang hukum bunuh. Maka pada malam ni kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Dan jika ada yang kena bunuh itu daripada kaum seteru kamu, dan ia yang kena bunuh tu mukmin, yakni beriman, maka kena merdeka hamba yang mukminah sebagai kafarah, dan tiada diat kerana ahlinya kapi harbi. Baik. Maksud ayat ni ialah jika bunuh orang mukmin, bunuh satu orang yang beriman sedangkan keluarga dia kapi, maka dari segi hukuman dia ialah kena merdeka hamba. Kalau kata ada hamba lah. Kemudian dari segi diat tidak kena kepada keluarga dia. Pasal apa? Sebab keluarga dia kapi harbi. Yakni kapi yang memerangi orang Islam. Maka dia tak boleh dapat diat. Itu maksud dia. Baik, habis ayat tu. Kemudian sambung ayat tu.
wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Dan jika ada ia yang terbunuh daripada kaum kafir yang ada antara kamu dan mereka itu, yakni kaum kafir itu perjanjian seperti ahli zimmah, maka kena diat diserah pada ahlinya, ahli keluarga yang kena bunuh tu, iaitu thuluth 1/3 diat mukmin jika orang Yahudi atau Nasara, dan 2 thuluth asyara, mana 2/3 jika Majusi. Baik. Jadi maksud dia kalau kata bunuh orang kafir zimmi, kafir zimmi ini kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, maknanya dia hormat pada Islam, maka kena bayar diat iaitu sulus. Sulus ni maknanya 2/3 lah. Dan kena merdekakan hamba. Yang tadi itu ialah kafir harbi. Maka kafir harbi dia tak ada diat. Tak ada bayar diat sebab depa tu kafir harbi. Itu maksud dia. Begitu juga dia kata jika Majusi dan merdeka seorang hamba yang mukminah atas yang membunuh. Betul juga kalau kata orang yang Majusi. Jadi merdeka seorang hamba yang mukminah, yakni orang yang berimanlah atas yang membunuh. Maksudnya yang membunuh tu dia kena merdeka hamba. Tapi kalau kata hamba ni tak ada, maka dia ada pula tengok kaedah yang seterusnya, sama ada kena puasa ke ataupun sebagainya, tu dibincang dalam bab fiqh jinayah, dibincang dalam bab tu. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian dia sambung lagi, dia sambung jawapan ni, dia kata faman lam tajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka barang siapa tiada dapat hamba, kata tak dapat hamba, tak ada hamba, maka puasa 2 bulan berturut-turut atas yang membunuh tu sebagai kafarah. Jadi maknanya kalau kata hamba tak ada, hamba kalau nisbah kita lah ni tak ada lah, dia bukannya tak ada dengan sebab tak ada hamba tu. Hamba ni kalau ikut ada, tapi undang-undang dunia tak mengiktiraf. Dia asal nak dapat hamba ni melalui perang, tapi dah undang-undang dunia tak mengiktiraf, maka lah ni tak ada hamba tu. Hamba tak ada. Jadi bila kata tak ada hamba, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ni bagi siapa? Bagi laki-laki. Maknanya dia tak boleh selang walaupun sehari. Kalau kata contoh dia dah puasa dah 23 hari, tiba-tiba hari dekat 24 dia buka puasa, maka kena ulang balik kosong. Dia kena berturut-turut. Sama juga dalam kisah orang yang nazar. Misalnya dia nazar, dia kata aku bernazar diriku atas nama Allah Ta'ala, sekiranya aku dinaikkan pangkat jusa, contoh naik grade jusa, maka aku nak puasa 3 hari berturut-turut, puasa sunat. Jadi bila sebut berturut-turut, dia mesti kena berturut. Dia tak boleh hari ni puasa sehari, esok cuti, lusa cuti, lusa tulat baru puasa pula. Tak boleh. Pasal hang dah nazar berturut-turut, maka wajib ke atas hang. Tapi kalau kata dia nazar, kalau kata sekiranya aku naik grade jusa, aku nak puasa 3 hari, dia tak habaq turut-turut pun, tak apa, 3 hari ikut. Sehari ni buat sehari, minggu depan buat sehari, minggu satu lagi buat sehari, boleh. Tapi bila niat berturut-turut tak boleh, dia mesti kena direct, mesti kena berturut-turut. Itu maksud dia. Baik, tak apa dah tu. Jadi dia nak cerita sini, bagi orang yang tak dapat hamba ni, dia bunuh orang ni, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh selang. Tu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan yang terlibat dengan bunuh ni, memang ganas. Kalau kata perempuan terlibat bunuh memang ganas. Contoh siapa? Kalau dulu ni Mona Fendi contoh. Kak 18 ke 14 ke apa lah. Lama lah cerita tu. Jadi maknanya dia ni, kalau orang perempuan kalau masih lagi ada haid, maka pengecualian dalam waktu dia mai period. Waktu dia mai haid maka dikecualikan. Kemudian bila habis je mai haid tu, maka dia kena sambung puasa juga sempurna 2 bulan. Tapi tak boleh berturut lah sebab dia ada haid. Adapun kita lelaki-lelaki tak ada haid, yang tu dia kena direct, dia tak boleh nak selang. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian dia kata lagi, taubatan minallah, disuruh yang demikian itu taubat daripada Allah Ta'ala. Jadi hikmah puasa 2 bulan ni supaya diterima taubat. Sebab tu kalau kata nak taubat, dia kena iring amal-amal soleh.
illa allazina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ali Imran ayat 89 yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah ingkar, kemudian dia mengadakan perbaikan, maknanya diiring dengan amal soleh. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia maha pengampun lagi maha penyayang. Sebab tu kalau kita nak berubah kepada kebaikan, maka perangai kita ni, sifat kita ni kena berubah kepada amal-amal yang soleh. Tak boleh hanya sekadar mulut je cakap, aku dah bertaubat dah, aku tak main judi dah. Bila orang tanya semayang tak? Semayang pun tak. Itu tak jadi. Dia bila dia bertaubat, dia mesti kena iring dengan amal-amal soleh. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata, wa kana Allahu aliman hakimah, dan adalah Allah Ta'ala itu yang amat mengetahui lagi amat pandai, yakni mengetahui pada takbir makhluknya. Lagi amat pandai, yakni hakimah ni maknanya bijaksana dalam mentakbir makhluknya. Sebab tu setiap apa yang Allah Ta'ala buat di atas muka bumi ni, langit dan bumi ni, semuanya hikmah, semuanya dengan bijaksana. Sebab tu kalau kata timbul soalan, habis tu kalau kata Allah Ta'ala buat iblis tu apa hikmah dia? Allah Ta'ala buat iblis, ada hikmah dia. Hikmah daripada iblis lah kita ada di dunia ni, yang tu hikmah dia. Kemudian Allah Ta'ala nak uji kita manusia ni. Di antaranya ujian yang kita bakal hadapi ialah daripada bisikan iblis. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak ayat disebut, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Musuh yang nyata. Dia nak tengok kita ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Dialah yakni Allah yang menjadikan mati kemudian hidup. Kemudian dia yakni Allah nak tengok di antara kita semua ni, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalan dia. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian sambung ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidah, dan barang siapa bunuh akan orang mukmin dengan sengaja, yakni dengan qasad bunuh, dengan suatu yang memati pada ghalib, pada kebiasaan. Baik. Jadi ayat 93 ni masih lagi membincangkan berkaitan tentang hukum bunuh, yakni membunuh dengan sengaja. Makna membunuh dengan sengaja ni memang niat nak bunuh. Memang niat nak bunuh. Orang kata dari segi adat akan mati. Contohnya, tangkap satu orang, ikat, bawa naik tingkat 10, kemudian tauk ke bawah. Baling sampai ke bawah. Ataupun guna senjata yang biasa yang membawa kepada mati, seperti pisau ke, ataupun tembak dengan pistol ke. Pistol betul lah, kalau pistol ayak tak apa. Pistol betul. Atau sebagainya, dan yang dari segi adat membawa kepada kematian. Kalau kata tauk daripada tingkat 1 mungkin tak mati. Dia tauk naik tingkat 1 mungkin tak mati, pasal rendah. Tapi kalau tingkat 10 ni dari segi adatnya memang membawa kepada kematian. Kalau tak mati juga mungkin orang ni dia jenis getah. Sifat kenyal. Dulu mengaji sains dulu, mengaji sains. Tak ada mengaji sains sekolah dulu lah. Sifat kenyal. Sifat kenyal. Getah ni kan sifat kenyal. Ataupun tembak dengan pistol air. Yang tu memang dari segi adat tak mati. Tapi kalau kita tembak dengan pistol betul, yang ni memang boleh membawa kepada mati. Dan memang orang tu niat nak bunuh. Tu maksud dia. Baik. Kemudian sambung ayat tu. Dia kata lagi, fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maka balasan itu, yakni balasan membunuh ni, membawa kepada neraka Jahannam. Bawa kepada neraka Jahannam. Maksud dia ialah orang yang nak bunuh orang dengan sengaja ni, balasan dia yang pertama ialah Allah Ta'ala masukkan dia ni ke dalam neraka Jahannam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal kekal ia pada dalamnya, dalam neraka Jahannam tu.
dah masuk dalam neraka Jahannam tu pula, duduk dalam tu kekal. Duduk dalam tu kekal. Sebab tu dia kata fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Maknanya kekal. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan murka Allah atasnya, yakni Allah Ta'ala laknat ke atas pembunuh yang memang qasad niat nak bunuh dengan sengaja, maka Allah Ta'ala laknat. Tu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dan melaknat akan dia, akan yang membunuh tu, daripada rahmatnya. Daripada rahmatnya. Apa maksud? Maknanya Allah Ta'ala azab dengan azab yang pedih. Allah Ta'ala laknat dia, kemudian dan menyedia baginya, bagi orang yang membunuh tu, akan azab yang besar-besar dalam neraka. Maknanya Allah Ta'ala azab dengan azab yang pedih, azab yang besar. Azab yang kena pada pembunuh ni berlapis-lapis. Maknanya bertindan-tindan. Ini peringatan kepada kita dengan suatu perbuatan yang membawa kepada berlapis azab kena. Punca daripada apa? Punca daripada membunuh dengan sengaja. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian dalam membincangkan ayat 93 dalam surah An-Nisa ni, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa dia ni? Dia ni adalah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi wafat, Abdullah bin Abbas ni baru umur 13 tahun. Maknanya dia muda daripada Nabi 50 tahun. Waktu dia lahir, dia baru baginda Nabi umur 50 tahun. Maknanya beza 50 tahun. Walaupun beza dengan Nabi ni jauh, tetapi ada satu hadis riwayat Bukhari yang menyebut tentang keistimewaan Abdullah bin Abbas. Jadi hadis ni daripada Abdullah bin Abbas sendiri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ibni Abbasin qala dhammani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allamhul hikmah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk diriku. Dia kata Nabi peluk dia ni ke dada baginda, ke dada Nabi peluk, macam kita peluk budak tu lah. Kemudian waktu baginda peluk tu, baginda doa apa? Ya Allah, ajarlah dia, yakni Ibnu Abbas ni, hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian dalam riwayat yang lain, waqala alimhul kitab, ya Allah alimkan dia kitab, yakni Al-Quran. Sebab tu sebahagian besar di kalangan ulama mufassirin mengatakan jika tafsiran yang datang daripada Abdullah bin Abbas menunjukkan tafsiran yang tepat. Kerana apa? Kerana mengambil kira doa Nabi yang khusus kepada Abdullah bin Abbas waktu Abdullah bin Abbas ni masih kecil. Nabi doa ke atas dia, berilah kebijaksanaan kepada dia dan alimkan dia dalam bab Quran ni. Ternyata doa Nabi ni mustajab. Sebab tu bila kita baca tafsir, nama Sayyidina Abdullah bin Abbas ni akan selalu ada berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dalam menafsirkan ayat yang kita baca ni, surah An-Nisa 93, maka pendapat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, jika satu orang membunuh orang dengan sengaja dan dia tahu hukum bunuh tu masuk neraka, walaupun dia bertaubat, maka taubat dia Allah Ta'ala tak terima dan dia akan kekal di dalam neraka. Jadi dia berpegang macam ni berdasarkan ada sebut di dalam satu hadis, sebut dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tu, kullu dzambin asallah ay yaghfirahu illa ar-rajula yamutu kafiran awir rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidah. Yang bermaksud tiap-tiap dosa Allah Ta'ala ampun. Kullu dzambin asallah ay yaghfirahu, maknanya tiap-tiap dosa Allah Ta'ala ampun, illa kecuali dua perkara. Apa dia? Yang pertama, satu orang mati kafir.
Ar-rajula yamutu kafiran. Maknanya dia mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kufur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, awir rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidah. Satu orang yang membunuh orang dengan sengaja membunuh. Ini hujah Abdullah bin Abbas berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hujah ni disokong oleh sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Maknanya disokong oleh para sahabat ni. Tetapi pendapat jumhur ulama tolak pendapat ni. Jumhur ulama menolak pendapat ni. Kerana apa? Kerana ada dalil Al-Quran di dalam surah Al-Furqan ayat 68 ayat 70. Dalil ni. Mana ada sebahagian ulama, jumhur ulama mereka tolak hujah tu. Sebab sabit dengan ayat Quran dalam surah Al-Furqan ayat 68 ayat 70. Di mana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Yang bermaksud, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. Sambung ayat 69, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu di dalam keadaan yang hina. Dia mai ayat 70 ni maknanya pengecualian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat. Bertaubat kemudian beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, yakni pahala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat 68 ayat 70 surah Al-Furqan ni memberi satu harapan kepada orang-orang yang buat dosa, sekiranya bertaubat kemudian iring amal soleh kemudian beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala beri keampunan. Maka dengan sebab inilah dipegang oleh jumhur ulama. Dipegang oleh jumhur ulama, walaupun dia bunuh orang, dia bertaubat, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Adapun pendapat Ibnu Abbas tadi, tak, Allah Ta'ala tak ampun. Dua, mati kafir dengan bunuh orang dengan sengaja. Itu maksud dia. Baik, jadi dalam bab hukuman ni kat atas membunuh dengan sengaja dia ada khilaf lah. Dia ada khilaf di kalangan ulama. Walau apa jua pun pendapat di kalangan ulama ni, kesimpulannya kita ni maknanya jangan duk bunuh orang. Maksud dia gitu. Jangan duk bunuh orang. Ataupun dalam hati kita ni ada rasa nak bunuh orang, jangan. Sama ada nak bunuh dengan cara terang-terangan ataupun dengan bunuh dengan cara halus-halusan. Halus-halusan ni kalau nisbah ni santau ke apa ke jenis gitulah. Ataupun upah orang ke, upah apa ni jenis hati kering ni, hampir bunuh kawan tu, aku bagi 10,000 kan hampir bunuh. Jenis tu. Jadi jangan. Sebab tu ada dekait dengan satu kisah sebagaimana yang berlaku kepada sahabat Nabi, nama dia Ayyash. Waktu dia duduk di Mekah ni, duk kena dera dengan Abu Jahal kemudian Al-Haris. Bila mai hari buka kota Mekah ni, dia duk geram, dia duk tengok Al-Haris ni kecil besar ni. Lepas tu dia terekam dan dia bunuh. Sedangkan Al-Haris ni waktu tu dia pun dah Islam. Dia dah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berlaku pembunuhan ni, maka Nabi tegur Iyash. Kemudian waktu tu Iyash tak tahu yang Al-Haris ni sudah masuk Islam.
maka turun ayat 92 surah An-Nisa yang kita baca pada bulan lepas, yakni membunuh kerana tersalah. Membunuh kerana tersalah. Itu turun ayat 92 yang kita baca pada kuliah yang lalu. Jadi Iyash ni pula bukan satu orang yang lekeh. Kerana waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ingat dekat Iyash ni. Kerana Iyash ni tak boleh nak hijrah sebab Iyash ni dia duduk di bawah cengkaman tuan dia yang nama Al-Harith tu lah. Yang nama Al-Harith tu. Bila sampai di Madinah, Nabi pernah doa khusus untuk Iyash ni. Ya Allah, selamatkanlah Iyash bin Abi Rabi'ah. Bila Nabi buka kota Mekah, maka Iyash ni dah bebas dah. Dia tak jadi hamba dah. Dan Iyash pun tak tahu orang yang dia marah tuan dia tu Al-Harith tu dah masuk Islam. Kemudian dia pergi terekam, dia pergi bunuh Al-Harith tu. Lepas daripada dia bunuh, barulah Iyash ni tahu yang Al-Harith ni dah masuk Islam. Sebab tu daripada sini kita faham apa? Suasana di Mekah waktu tu ialah orang Islam menyembunyikan keislaman mereka kerana apa? Tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tunjuk. Jadi tak tahu dia Islam ataupun tidak. Kalau kata tunjuk, maka akan kena dera teruk oleh puak-puak kafir. Sehingga sampai tahap sama-sama Islam dah pun tak tahu yang dia tu Islam. Maknanya tak tahu. Sebab apa? Waktu tu tak boleh. Kalau kata tunjuk je, orang-orang kafir ni depa akan dera. Depa akan seksa. Itu maksud dia. Nanti ke depan kita akan tengok ayat 94, iaitu berkaitan tentang cerita waktu nak hijrah tu. Bagaimana periknya umat Islam waktu tu. Itu maksud dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ni mana kena siasat dulu seseorang sebelum ambil tindakan. Kena tengok dulu betul ataupun tidak. Sebab tu dalam hal ni dalam masyarakat kita pun sama. Contoh orang bukan Islam, kemudian dia dapat hidayah masuk Islam, maka masalah yang pertama dia akan hadapi ialah dengan keluarga dia sendiri. Dengan keluarga dia sendiri. Jadi masalah seperti ini juga zaman Nabi dulu sudah berlaku. Maka sebab tu Nabi suruh hijrah. Bagi sahabat-sahabat yang hijrah, okey, selesai masalah, tak ada apa. Kerana bila sampai di Madinah, masing-masing boleh declare, masing-masing boleh mengaku kata Islam. Tetapi yang tak hijrah ni, masih duduk Mekah ni, terpaksa sembunyi, terpaksa sorok-sorok. Jadi hal ni akan disebut dalam ayat yang kita akan baca saat lagi. Yang kita akan baca saat lagi kalau dan. Baik. Habis tu. Kemudian sambung ibarat kitab ni. Dia sebut sini, dia kata ini balasan jika menghalal bunuh atau jika dibalas pada Ibnu Abbas atas zahirnya dan telah menyata oleh ayat Al-Baqarah, iaitu ayat 178 ayat surah Al-Baqarah, bahawa orang yang bunuh sengaja dibunuh dengannya dan wajib diat jika dimaaf daripada bunuh. Maksud dia ialah ayat 178 surah Al-Baqarah ni berkaitan tentang hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu ni mengerjakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh. Maka dari segi Islam kena balas bunuh tu. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian disebut lagi, dan dia kata menyata sunnah antara abdin dan khata'. Amdin yakni dengan sengaja, khata' ataupun dengan khata' dengan tersalah. Kemudian satu bunuh dinama syibhul abdin, yakni menyerupa sengaja bunuh, yakni bunuh tanpa niat. Iaitu bahawa dia kata membunuh dengan satu yang tiada memati, tiba-tiba mati. Maksud dia ialah dalam bab bunuh ni dia terbahagi kepada tiga. Antaranya disebut dalam sunnah, dalam hadis Nabi lah, iaitu amdin yakni bunuh dengan sengaja, khata' ni bunuh dengan tersalah, ataupun satu bunuh lagi dinama syibhun abdin, yakni bunuh tanpa niat. Bunuh tanpa niat ni contoh satu orang masuk kebun durian kita, kemudian tuan kebun tu tampak belakang, tampak ke katok orang kayu ke. Dari segi adat tu maknanya tampak belakang ataupun katok kayu kecil lah, tak membawa kepada mati. Tengok-tengok mati. Maka dalam kes macam ni maknanya
apa ni dalam ibarat kita ni sebut tiada qisas, hanya bayar diat saja. Tiada qisas. Dia kata sama ibarat tu kata tiada qisas dan hanya bayar diat saja. Maknanya tak kena balas bunuh, tapi dia kena bayar diat. Sebab apa? Sebab membunuh dengan sengaja. Tu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata sini dan turun. Turun yakni asbab turun ayat 94. Yang kita nak baca ayat 94 ni. Dia kata sini lalu jamaah peperangan daripada sahabat dengan seorang laki-laki Bani Salim, dan ia laki-laki Bani Salim tu halau kambing. Maka beri salam ia laki Bani Salim ni atas mereka itu sahabat Nabi. Baik. Jadi asbab turun ayat surah An-Nisa ayat 94 ni, maksud dia ialah sebab turun ayat ni satu kumpulan sahabat Nabi duduk berjalan. Tu kumpulan sahabat Nabi dia duduk berjalan. Kemudian nampak satu orang daripada keturunan Bani Salim ni. Yang kata keturunan Bani Salim ni dia ni asalnya tak Islam. Tetapi yang seorang ni dah Islam. Seorang ni dah Islam. Bila lalu kumpulan sahabat-sahabat Nabi ni, maka laki-laki Bani Salim ni yang dah masuk Islam pun dia pun bagi salam lah orang Islam. Dia jumpa sahabat Nabi, dia kata Assalamualaikum, dia pun bagi salam. Itu maksud dia. Lepas daripada bagi salam tu, dia kata dalam sini dalam kitab ni dia kata maka membunuh akan dia akan laki-laki Bani Salim tu oleh siapa? Usamah bin Zaid. Di sini Usamah bin Zaid dengan pedang Usamah bin Zaid dengan syak. Maknanya Usamah bin Zaid ni dia syak. Mana syak ni dia 50-50, dia ragu-ragu. Dia duduk sangka kata dia ni tak Islam. Seperti Bani Salim yang lain yang lari sekaliannya. Maksud dia ialah dia pergi bunuh laki-laki ni. Yang dibunuh tu oleh Usamah bin Zaid. Sebab dia duduk sangka laki-laki ni tak Islam. Sebagaimana depa hak lain ni lari. Jadi maksud dia suasana ketika itu waktu perang, suasana perang. Jadi sahabat Nabi ni duduk berjalan nak pergi perang, tiba-tiba nampak satu orang daripada kalangan musuh Bani Salim. Dan dia pula nampak sahabat-sahabat Nabi, dia bagi salam. Jadi Usamah bin Zaid ni duk agak, dia ni berlakon. Duk agak dia ni berlakon. Usamah bin Zaid ni adalah anak angkat Nabi SAW. Pak dia nama Zaid bin Harisah, juga anak angkat Nabi. Jadi bila Usamah ni tengok Bani Salim ni duk sangka kata dia ni musuh, dia duk kata dia ni buat baik pula, sedangkan dia ni kafir. Usamah pun tak cakap banyak, tak siasat dah apa dah, dia ambil pedang dia, pang, dia bagi sedah. Dia bagi sedah, mati kawan tu. Jadi bila mati itu dalam hal ni kes bunuh ni pun berlaku. Jadi berlaku sampai berita kepada Nabi SAW. Maka serentak dengan laporan kepada Nabi itu, maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang kita nak baca ni, ayat 94 daripada surah An-Nisa. Itu maksud dia. Baik, dia kata sini, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai segala mereka yang beriman, apabila musafir kamu pada berperang sabilillah, maka ambil kenyataan, yakni ambil jelas. Ambil kenyataan maknanya ambil jelas oleh kamu hingga menyata, hingga jelas sama ada muslim ataupun kafir. Sama ada muslim ataupun kafir. Maksud dia ialah Allah Ta'ala turun ayat ni asbab kematian itulah laki-laki Bani Salim tu yang dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni sangka laki-laki ni kafir, hakikat dia dah Islam. Itu maksud dia. Jadi Allah Ta'ala turun ayat ni, Allah Ta'ala kata bila berlaku perang, maka hampa ni kena ambil jelas sama ada orang yang hampa perang tu dia ni Islam ataupun kafir. Tak boleh duk pukul borong. Tak boleh duk pukul borong, tak boleh hukum secara membuta tuli ataupun agak-agak. Kena sure, kena pasti betul sama ada dia ni Islam ataupun tidak sebelum nak ambil tindakan apa-apa. Sebelum nak ambil tindakan apa-apa ke atasnya. Jadi perkara ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian sambung ayat tu, dia kata wala taqulu liman alqa ilaikumus salam
lasta mu'minah, dan jangan kamu kata bagi mereka yang melontar kepada kamu salam itu tiada engkau beriman. Maksud dia, bila orang bagi salam kepada kita, jangan kita duk kata dia ni betul ke Islam ke tak ke. Islam ke tak ke. Contoh kita pergi mana? Kita pergi negeri Cina lah, pergi negara Cina. Bilangan orang Islam di Cina lebih ramai daripada penduduk Malaysia. Sebab tu kita duduk di Malaysia ni, bila tengok orang Cina, kita kata dia bukan Islam. Sebab kebanyakan ataupun majoriti Cina di Malaysia ni tidak Islam. Tapi ada lah ramai kat Ridwanti apa semua tu. Tu semua Islam lah. Baik. Tetapi yang kata di Cina ni, sana ni, Islam di sana lebih ramai daripada jumlah penduduk Malaysia. Bila kita pergi sana, kita tak lalu nak makan masakan sana, yang tu soal lain. Itu soal lain. Ada satu member dia pergi Cina dulu ni, balik-balik dia cerita, dia kata aku tak lalu nak makan di sana. Dia dah. Tu awak pasal apa? Kita tanya pasal apa yang hang tak lalu makan. Sana orang Islam lagi ramai daripada tempat kita. Dia kata betul, dia kata, tapi bila tengok depa duk teringat Cina sini, dia kata. Dia kata gitu. Bila tengok depa teringat Cina sini. Sebab tu tak jadi dia dah. Begitu hang makan apa? Dia kata aku makan lah, dia kata Maggi ada bawa, dia kata tak lepas wi, dia kata. Dia kata gitu. Padahal depa tu Muslim lah. Depa tu Muslim. Baik, tak apalah. Kemudian tak apalah. Sebab tu bila kita pergi Mekah, kita pergi buat haji umrah, baru kita tahu rupanya orang Islam ni ada rupa macam-macam. Ada rupa macam Obama, ada macam Bush, ada macam apa lagi yang baru ni, yang kalah ni, nama apa tak tu, kena apa tu, nama apa US tu tak ingat dah. Yang kena COVID baru ni tu. Lepas tu naik Biden pula. Naik baru ni Biden naik. Sebelum tu yang apa nama tak ingat dah nama dia tu. Trump. Trump. Tu muka macam Trump dah. Ada muka macam Kopi Annan. Tahu Kopi Annan? Tu PBB punya dulu. Setiausaha PBB, nama dia popular tu. Kopi Annan. Jadi sebab tu mana Islam ni dia semua, maknanya universal. Pi mana pun ada orang Islam. Cuma sikit dengan banyak saja. Itu maksud dia. Baik. Habis tu. Tak apalah tu. Kemudian sambung ibarat kitab saya ni lah. Dia kata sini, dan hanya kata kerana dan hanya kata kerana memelihara nyawa dan hartanya, maka kamu bunuh akan dia. Maksud dia ialah jangan jadi kih macam Usamah bin Zaid tadi. Jumpa satu orang Bani Salim, dia bagi salam, kemudian terus bunuh, sangka dia ni kafir. Bila bunuh, tengok-tengok Islam. Jangan. Sebab tu pastikan dulu betul ataupun tidak. Kena pastikan dulu. Sebab tu kita cerita dulu, dia dari segi adab, apa saja perkara pun dari segi adab, Quran dah ajak kepada kita. Apa dia? Kalau kita baca Quran ni, kita baca Quran, kita tengok mushaf, kita tengok Quran lah, kita tengok surat ke apa ni, mushaf lah. Mata pi dulu ke mulut pi dulu? Dia kena mata pi dulu. Mata pi dulu baru mulut ikut. Dia tak mulut pi dulu, mata ikut kemudian. Kalau mulut pi dulu, mata ikut kemudian, selera mesti mata pi dulu. Sebab apa? Kena tengok dulu, lepas tu baru bercakap. Pastikan dulu betul ataupun tidak, baru kita cakap. Itu maksud dia. Mana Quran dah ajak adab kepada kita begitu. Itu maksud dia. Baik, habis itu. Kemudian dia sambung lagi, dia kata tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, kamu tuntut akan mata benda hidup dunia, yakni rampasan. Maksud dia ialah berbalik kisah Usamah bin Zaid tadi, terburu nak bunuh ni kerana nampak harta yang ada pada dia. Contoh tadi apa? Dia duduk halau kambing. Mana dia duduk belah kambing lah. Jadi bila kata dia duduk belah kambing, kita pi tawan dia, pi bunuh dia sebab sangka dia ni kafir yang serang Islam, maka kambing tu boleh jadi harta rampasan. Boleh jadi harta rampasan. Sebab tu dalam Islam ni, apa jua bab pun jangan terburu-buru. Contoh dalam bab semayang, Nabi pesan kepada kita ni, kalau kata kita ni masbuk, kita main lambat, tengok-tengok imam duk tahiyat akhir dah, kita sampai di masjid tak ada tongkat motor, lepas motor gitu atau balik. Lepas tu lari daripada luar. Dia pun biasa dapat Johan 1 meter tu. Dia lari tu mojok masjid ni, masjid batu. Kalau surau dulu jenis papan bergoyang surau. Tok Imam kata tsunami ke apa. Dia lari tu. Dia lari pasal apa? Pasal nak masuk sah, nak dapat jemaah dengan imam.
Maka perbuatan ni Nabi pernah teguh. Nabi pernah teguh, Nabi kata gopoh gapah ni pekerjaan syaitan. Adapun tenang, tenteram daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita sampai lambat ke imam, ikut dapat-dapatlah, tak dapat nak buat macam mana? Tak dapat nak buat macam mana? Tapi boleh juga kalau kata contoh kita masuk pintu kan, masuk pintu, tu imam duduk tahiyat akhir, baru duduk tahiyat akhir. Kita boleh takbir dah situ. Takbir di pintu tu. Takbir lu, Allahu akbar, kemudian turun duduk sama tahiyat. Dapat jemaah, dapatlah. Dapat jemaah. Lagi tu imam bagi salam, kita sambung rakaat. Sambung. Ataupun kita masuk tu imam tahiyat kedua, contoh tahiyat kedua. Dah masuk tahiyat kedua, kita pun takbir dekat pintu. Takbir pintu kita pun duduk tahiyat kedua. Tapi tak dapatlah, mana rakaat tu memang tak dapatlah. Kemudian tu imam naik sambung rakaat ketiga. Kita pun bangun. Bila bangun jalanlah sikit-sikit. Tapi jangan jalan semua berjalan Tesco pula, tu batal lah. Jalan masuk sikit-sikit, sikit-sikit masuk sah balik. Boleh tak ada masalah. Boleh. Mana dapat? Pasal apa? Dia ukuran dengan imam ni 300 hasta. Dalam mengaji kan, dalam bab masbuk, dalam bab solat jemaah kan. Mana 300 hasta dapat. Tak ada masalah. Betul masuk sah pelan-pelan. Pelan-pelan masuk sah lah. Baik, tu tak apalah, tu dalam bab fiqh lah. Tu tak mengaji banyaklah bab fiqh kan. Ustaz tu guru dah mengajar kan. Baik, tak apalah tu. Balik ayat kita ni. Kemudian sambung ayat ni dia kata, fa'indallahi maghanimu katsirah. Maka pada sisi Allah Ta'ala itu beberapa ghanimah, yakni harta rampasan yang banyak mengkaya akan kamu daripada bunuh kerana harta. Maksud Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata hampa jangan duk kalut dengan kambing Bani Salim tu. Sebab tu aku kata, yakni Allah menyediakan ganjaran yang lebih besar di akhirat. Maknanya ganjaran di akhirat tu lebih besar. Oleh kerana hang nampak kambing dekat dia tu, hang duk sangka dia ni orang bukan Islam, padahal hang belum siasat lagi, hang terus bunuh. Pasal apa? Nak ambil kambing tu. Jangan. Sebab apa? Ganjaran yang aku nak bagi ni lebih besar di akhirat. Lebih besar di akhirat. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi ayat tu, dia kata kadzalika kuntum min qabl, seperti demikian itulah ada kamu daripada masa dahulu, dipelihara darah kamu dan harta kamu dengan semata-mata kalimah syahadah sahaja. Allah Ta'ala peringat balik kat sahabat-sahabat Nabi waktu awal Islam dulu. Dakwah berjalan secara sembunyi. Nabi dah terima wahyu bawa Islam, tetapi pada peringkat awal Nabi tak ajak sahabat-sahabat solat terus di tepi Kaabah dak. Nabi berhimpun di rumah Al-Arkam, Abi Arkam, cerita tentang Islam secara sorok-sorok, cerita tentang Islam secara sembunyi. Kemudian pasal apa? Pasal waktu tu majoriti penduduk Mekah tidak Islam, yang banyak yang memusuhi Islam. Maka Islam tidak boleh ditunjuk, tidak boleh di-highlightkan. Maka berlaku pada satu sahabat nama Miqdad Al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia telah bunuh satu orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana sangkaan Miqdad dia tu bukan Islam, sedangkan yang kena bunuh sudah Islam tetapi menyembunyikan keislaman dia. Jadi kisah ni berlaku semua dalam keadaan peperangan. Oleh kerana apa? Duk sangka musuh, maka dibunuh orang tu. Lepas daripada tu sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Miqdad, adakah kamu bunuh satu orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah? Bagaimana di akhirat nanti hang nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hang bunuh satu orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah? Nabi kata lagi, sedangkan kamu dulu pun pernah menyembunyikan keislaman kamu sewaktu kamu di Mekah. Miqdad dengar Nabi kata macam tu, Miqdad tak kata apa. Kenapa? Dia telah buat satu kesilapan. Kesilapan yang besar. Punca dia apa? Punca dia ialah terburu-buru. Pengajaran kepada kita jangan terburu-buru. Sebab tu setiap apa pun maknanya pertengahan. Mai apa-apa isu pun sabar sat dulu, jangan duk ulas lagi. Tunggu tengok macam mana dulu. Siasat dulu ni betul ke apa semua. Macam dia duk viral pula dalam WhatsApp. Kata belah Kuala Kangsar kena tangkap 8 orang pasal main masjid bah. Padahal gambar lama. Kuala Kangsar dia kata gambar tu dia viral pula dah. 8 orang apa orang dah. Padahal gambar bulan 4 lah itu duk viral pula dah. Jadi masalah. Tu maksud dia nak. Kira nak forward je. Kira nak share. Siasat dulu tengok betul ke tak? Tu maksud dia nak. Baik, habis tu.
Kemudian sikit lagi. 3 minit lagi nak habis ayat ni. Sikit lagi. Famanallahu alaikum, maka mengurnia Allah Ta'ala atas kamu dengan masyhur iman dan istiqamah. Maksud dia pada peringkat awal masuk Islam kena sembunyi-sembunyi, kemudian sampai satu tahap masa iman dimasyhurkan, dizahirkan, dan istiqamah dengan Islam tanpa halangan. Sebab tu pengajaran apa-apa pun mula daripada bawah. Sama juga kita belajar mula daripada bawah. Belajar benda-benda asas dulu pun tak apa, kemudian naik sikit sampai kita faham sungguh apa yang Islam nak. Sebab tu dalam bab ilmu pun kita sentiasa belajar, dia tak ada penamat. Dalam bab belajar ni melainkan mati ya, yang tu ya penamat dia. Dia tak ada penamat. Sebab tu orang yang dah ada PhD dalam pengajian Islam pun duk mengaji lagi, duk belajar lagi. Kenapa? Banyak lagi kitab yang dia tak baca. Yang dia tak baca, yang dia tak tahu. Apatah lagi kita yang tak ada apa ni. Maka teruslah belajar. Imam Syafi'i sendiri, dia ada kaul qadim, dia ada kaul jadid. Jadi satu ketika dia kata satu hukum macam ni, kemudian mai waktu lain pula dia ubah pula, guna hak baru. Jadi pendapat hak lama dipanggil kaul qadim, pendapat hak baru dipanggil kaul jadid. Maksud dia gitu. Macam kita di Malaysia, jika bangunan tu masjid, dalam kepala kita mesti dok set dah, masjid mesti ada kubah. Bila pergi negeri Cina, tengok-tengok bumbung masjid macam tokong Cina. Bila kita ajak orang masuk semayang, dia kata hang gila hang masuk tokong Cina. Dia tak, bukan tokong tu masjid, cuma seni bina dia tu. Tu macam masjid di Ipoh, di Tasik. Tasik tu kan. Maknanya kan seni bina dia berlandaskan budaya orang Cina. Tu maksud dia. Maka Islam dia pegang dengan perkara prinsipal. Pegang pada perkara prinsipal. Selagi mana pakaian tu tutup aurat, maka silakan. Silakan. Tetapi kalau kata saya mai kuliah pakai seluar pendek, maka tuan-tuan angkat saya buh tengah jalan. Gila lah ustaz ni. Gila lah ustaz ni. Tu maksud dia. Baik, habis hak tu. Kemudian sikit lagi. 1 minit lagi. Sikit lagi. Fatabayyanu, maka ambil kenyataan oleh kamu bahawa jangan kamu bunuh orang mukmin dan perbuat oleh kamu dengan orang yang masuk Islam seperti barang yang diperbuat dengan kamu pada mula kamu Islam. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang. Maknanya fatabayyanu, hati-hati dalam nak mengambil hukum. Tindakan, jangan terburu-buru. Kerana sikap terburu-buru menghukum ni boleh merugikan kita. Contoh satu orang yang kita boleh tarik untuk faham Islam, tiba-tiba kita terus hukum, kata kat dia begini. Dengan cara tak langsung kita telah menjauhkan diri dia dekat dengan Islam. Dia pergi sembang dulu lah. Sembang elok-elok kan. Ni dok kita turun tam. Pong pergi. Jam bunyi lah. Okey. Baik. Kemudian sikit lagi nak habis lah. Dia kata innallaha kana bima ta'maluna khabira, bahawa Allah Ta'ala adalah ia dengan barang yang kamu beramal itu amat mengetahui, maka membalas akan kamu dengannya. Maksud dia ialah Allah Ta'ala menilai segala amalan yang kita buat. Itu maksud dia. Wallahu alam. Jadi insya-Allah jika ada peluang lagi kita akan sambung ayat 95. Ayat 95 dalam surah An-Nisa ni dia berkaitan tentang kisah Nabi nak hijrah tu. Nabi nak hijrah. Turun ayat ni tentang seruan perang. Kemudian ada yang tak mau pergi perang. Tak mau pergi perang dengan sebab dia kata ada uzur lah apa sebagainya. Kita akan tengok bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.